Sebab kalau kata Tuhan yang, kalau kata kita tidak ada ikhtiar, berat. Jadi punah habis ayat Quran. Jadi jazaa'an bima kanu ya'malun. Kena terjemah mana? Inilah balasan dengan apa yang Tuhan kerjakan. Oh, Tuhan kerjakan. Faham lagi? Jadi Tuhan masuk syurga. Kita tak masuk syurga, dah Tuhan yang buat. Faham lagi? Kita tak masuk syurga. Apa? Dah kita tak buat. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apa yang kamu usahakan. Jadi kalau nak pakai ayat Jabariyah, Allah mengetahui apa yang dia buat. Oh, kalau dia buat, kita tahu kita buat. Makna Allah tahu yang makhluk buat. Makhluk tu ada iktisab, ada usaha. Jika usaha itu kerana menyelamatkan nyawa, maka masuk dalam perbuatan itirariyah, tidak dibalas. Maka Nabi kata 3 golongan tidak ditulis dosa. Faham? Orang yang terlupa, orang yang dipaksa, orang yang tidur. Orang terlupa, buah-buah dengan bini malam tak mayang isa lagi. Balik daripada rumah tok tua sampai pukul 10:30 rumah, berhenti lengah dulu. Kat gia pukul 11 boleh mayang isa contoh. Cakap-cakap dengan bini pula mulut banyak. Kita pun jenera. Esok pukul 8 pagi nak pergi jabat Allah, malah dak mayang isa, dak tulis dosa. Siapa kata? Nabi kata. Tak tulis. Bekas sengaja. Lagi mana? Orang yang tidur tak tulis. Kalau dia cakap, tak tulis juga dosa. Orang tidur dia pergi apa benda ni, berkata kalimah yang dosa, tidak dikira. Kerana ngigar orang panggil. Orang tidur cerai bini, dia jatuh talak. Pasal komputer tutup. Lagi tengah tidur, aku cerai mu, datang. Nampak dia kata gitu. Dak jatuh talak. Abang tengok, benda. Nampak? Jiru air 2 kolah baru bangun. Tu tidur, tak jatuh talak. Orang tidur jual beli, dak sah jual beli. Kita jual tanah kita belakang sejik sendiri tu, RM5. Dak sah jual beli. Gada tanah, dak sah juga. Wakaf harta, dak sah. Faham? Kerana itu kena gerak dulu. Faham lagi? Lagi satu, yang ketiga, orang yang dipaksa. Wa ma ustukriha alaihi, dan apa yang dipaksa ke atasnya. Jadi tok tua ni nak suruhnya natu dia cerai anak dia. Pasal nak suruh kahwin dengan datuk mana dah pula nakkan anak dia. Gerang tengok datuk tu kaya. Natu dia ni dah orang cetang. Pakai Honda Cut. Kalau Honda Civic okey dah. Honda Cut pula pelik duk larang gerak macam bu. Faham ni? Starter tak ada, pakai tolok ramai-ramai. Jadi nak suruh cerai. Tak cerai lah, dia sayang bini dia. Faham? Walaupun dia miskin, dia sayang bini dia. Dia nak suruh cerai juga. Dia pun paksa. Ambil pistol bor tapal benatu dia 9mm. Nampak? Glock pistol. Mung tembak tu ambil kot ni peluru. Faham? Otak-otak lekat dinding. Faham? Takut tengok pistol, natu kata, tengok lu pistol betul ke benda ayah? Betul. Betul, dia pun takut kena bunuh. Aku cerai isteriku dengan 1 talak. Dah jatuh. Apa? Dipaksa. Ingat paksa bukan dengan mulut, dengan alat yang membunuh atau mencederakan. Kalau paksa dengan mulut, tidak dikira paksa. Kalau cerai, jatuh. Ataupun pistol, alat yang tidak boleh membunuh. Tok tua dia suruh cerai, bawa pistol air. Nampak? Dia pun takut pistol air, dia cerai, jatuh talak. Kerana pistol air tidak boleh membunuh, tak masuk dalam bab paksaan. Kita reti apa sebut paksa. Sah ke tak paksaan sisi syarak? Tak tahu kala kita. Aku tengok dalam WhatsApp, aku baca WhatsApp gitu. Dia ni banyak WhatsApp. Bukan tak betul dalam WhatsApp, 50% betul, 50% pelawak. Nak ramalan cuaca.
Anak mari putih beliau je kat 15 hari. Nampak tak? Dia pandai, dia tengok angin. Kalau musim putih, musim ribut terkujur, dia suruh ada berita-berita tentang amalan cuaca. Kita ada juga. Habis ready. Musim pilihan raya je buat sibuk cerita dalam pilihan raya. Datang segera, Tuan Guru sedang dikepung. Edarkan mesej ini pada 10 orang. Aduh, kita tolong tu. Bang bodoh mu. Orang asli tahu nawak dia tu, nawak. Faham? Dan lagi setengah mereka itu adalah i'tikad bahawa sekali-kali hamba tiada beroleh kebajikan daripada berbuat taat dan tiada boleh kejahatan daripada maksiat. Akhirnya gugur taklid syarak. Ini puak Jabariyah. Jabariyah kita terpaksa. Allah gerak, kita gerak. Allah tak gerak, kita tak gerak. Dan kalau kita buat baik pun kalau tulis masuk neraka kau. Tak guna kau kita buat baik. Dan kalau kita buat jahat sepanjang ayat, kalau kita buat jahat pun, kalau dah tulis di syurga, masuk syurga. Kita hak bodoh kapung, iya juga. Dah lah tu kita nak buat baik ke jahat? Buat jahat apa? Enjoy lah. Puas hati. Kita joget siang malam pun, kalau tulis masuk syurga, masuk syurga. Kita joget siang malam pun, kalau tulis ahli neraka, puas hati dah joget. Orang semayang rebang pagi petang tunggang-tunggik, dah masuk neraka. Orang tak puas hati, kalau tahu joget itu. Faham lagi? Tu Jabariyah, betul. Jadi akhirnya wajib semayang tak? Tak wajib semayang, tak wajib puasa, tak wajib zakat, tak wajib haji, tak wajib ukur hudud. Kita hati mau baik. Ini Jabariyah. Hati mau baik. Tak wajib tudung, pakai tudung, tutup rambut, tutup leher, tutup tekak, orang puan lah ni. Tak wajib. Dah masuk neraka kan? Hati mau baik. Hati mau baik. Tu yang ada kita baca status dalam Facebook, dalam internet. Saya bukan tak nak pakai tudung, suami saya tidak benarkan. Tak nak kan dia kahwin dengan beruk. Nampak? Suamimu ada kuasa apa? Tidak ada seorang yang ada kuasa boleh membatalkan perintah Allah. Allah perintah pakai jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, engkau perintahkan kepada anak-anak perempuan isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan kaum muslimat. Muslimat ni perempuan Islam. Muslimat bukan makna perempuan patipah kan? Muslimat makna perempuan Islam. Walau puteri UMNO pun dari Islam, pakai skirt nampak punggung pun muslimat tu. Cuma muslimat nampak punggung orang panggil. Siapa perempuan yang fasik sekalipun, kalau dia Islam muslimat. Jadi perintahkan kepada muslimat yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka meletakkan kain jilbab atau kain tudung kawan, nak panggil apa pun, atau kain apa tutup aurat ke apa ke, daripada atas kepala supaya tertutup leher mereka, butang-butang belahan-belahan baju di dada mereka. Tu perintah Allah. Bila Allah kata wajib suruh tutup aurat, maka raja mana pun tidak ada hak nak membatalkan. Nak lagi? Tak boleh masuk capur dah. Dia gitu. Ada pula boleh dia ada kuasa pula. Kena taat ke suami pula. Suami saya tidak benar. Kalau saya tak taat suami saya derhaka lah. Tuk mu. Siapa aja mu. Yang derhaka ini ialah suamimu suruh buat benda yang baik. Bukan suruh buat dosa. Suruh tak pakai tudung itu suruh berbuat dosa. Kerana Allah suruh pakai tudung, suami suruh tak pakai tudung, maka kita suruh isteri kita dengan langgar perintah Allah. Langgar perintah Allah satu dosa, menyuruh dosa itu tidak terpakai. Faham lagi? Dan pula apa? Kerana tidak ada hak. Tapi kalau suami kita ada hak, tak ada orang boleh membatalkan hak suami.
Raja kata suruh bini awak Mina mari jalan kat rumah raja, mari tengok. Raja suruh mari tengok rumah dia. Jalan-jalan lah. Suami kata dah boleh keluar. Hak mana besar? Besar suami. Pasal melarang keluar daripada rumah untuk perkara yang bukan wajib atau menyelamatkan nyawa adalah hak suami. Maka suami sudah melakukan tindakan yang betul, menggunakan hak dia. Tapi kalau yang dia tak ada kuasa, boleh tak? Dia tidak benarkan. Tak boleh. Haji Mak pinjam kat motosikal kejap, nak pergi hantar orang puan jap hospital. Lalu setengah jam kita balik. Haji Mak ni orang baik, motor banyak. Ambil. Anak kecil ada di motor tu. Kawan Haji Mak kata, saya tidak benarkan. Tak? Bukan motor dia, motor orang lain. Saya tidak benarkan. Haji Mak tanya, awak ada isyak dadah ke mana? Faham tak? Motor aku dah aku benar, apa mudah benar pula. Itu sama dengan suami. Saya tidak benarkan tutup aurat. Ni dia tidak ada hak, tapi ni nak larang benda yang dia tidak ada hak. Jeng. Dia gini, benda yang kita tidak ada hak kita tak boleh larang, benda yang kita tak ada hak kita tak boleh nak paksa. Benda yang bukan kita, hak kita tak boleh nak belanja. Benda hak kita nak belanja, hak kita, tak ada orang boleh larang. Faham lagi? Kita tahun ni kita nak gebang 10 ekor lembu kerana kita banyak duit. Ada orang boleh larang? Ada? Tak ada. Tapi kalau ayah dia kata, adik mak ayah nak pesan ingat tu raya gebang tahun ni ayah ada Mekah ni. Mus melih gebang belaka dah semua lembu orang Cenering. Boleh? Tak boleh pasal lembu orang lain mu tak ada hak. Ni pelik. Nampak? Dia pula suami saya tak benar tutup aurat. Suami saya tak benar pakai tudung. Kau rok keringmu, suamimu siapa? Faham? Tetapi khair, baik dan syar, jahat itu dan taatnya itu dan maksiat itu bagi Allah Ta'ala juga dia kata. Dan putus asa daripada rahmat Allah, maka intikad yang demikian itu kufur, kerana menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma' ulama. Firman Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, yakni jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia kata kita semayang tak guna kau kalau masuk neraka. Baik dah semayang. Dah kalau dah mayang terus masuk neraka, puas hati tak? Yang kita tak puas hati, kita mayang tunggang terik dah masuk neraka. Dah kalau kita buat jahat, kalau buat jahat pun dah tulis dah ahli syurga, masuk syurga kau. Pagi judi, petang minum arak, malam bunuh orang, tengah malam disko, sepanjang hayat dah tulis dah masuk syurga. Masuk syurga. Dia pakai buah tu. Dah kalau gitu mengai ngubur mata kain saja. Dah sebuah upang ikan. Dah kalau tulis dah boleh makan ikan tigiri. Mata kain saja makan kau. Tulis dah hari ni boleh ikan tigiri 100 ekor. Mata kain saja. Tak apa mungkin berupang pula. Dia cari slow pula, dia cari ikan krisi pula buat upang. Pandai pula ikhtiar. Ni kata sewe. Dan setengah mereka itu Jabariyah ada intikadnya bahawa tiada berwalih pahala dan seksa daripada berbuat kebajikan dan kejahatan. Kita buat baik tak ada pahala, kita buat jahat tak ada dosa. Pahala dan dosa tidak ada. Pandai pada Nabi balik awal. Nabi kata ada pahala, ada dosa. Quran kata akhirat ditimbang pahala, ditimbang dosa. Pandai pada Nabi, pandai pada Allah, balik awal. Balik awal tu makna go to hell. Maka intikad yang demikian itu adalah kufur, kerana firman Allah Ta'ala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yakni barang siapa berbuat kebajikan qadar seberat zarah, dilihatnya akan dia kebajikan. Dan barang siapa berbuat kejahatan qadar sezarah jua pun, dilihatnya orang akan kejahatan. Jelas dalam ayat ini, man barang siapa ya'mal melakukan
misqala dzarrah, setimbang kecil semut, khairan, akan kebaikan, yarahu, dia akan lihat pahalanya pada hari kiamat. Batulah dikatakan dalam kanan-kanan dan kiri kita ada malaikat kiraman katibin, yang mulia tukang tulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidaklah berkata sepatah atau menulis sepatah kataan oleh manusia, malaikat kanan dan kirinya ada malaikat raqib dan atid. Kanan tulis apa? Dosa ke pahala? Tulis pahala. Tahu dua ni dalam konek Raja Rimba kan, dalam kitab-kitab hadis. Kanan tulis pahala, kiri tulis dosa. Gitu semua dalam kitab. Jadi nak cerita bab pahala bab dosa ini alam ghaib, maka dia mesti daripada Al-Quran dan hadis. Dan setengah mereka itu wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, bila ayah mati, kami telah membahagi pusaka arwah. Cumanya semasa arwah hidup, saya ada memberi wang untuk timbun tanah dan baiki rumah adik. Beradik saya dapat bahagian tanah itu, ingin menjual tanah mereka. Saya mendapat bahagian pusaka tanah lain. Bolehkah saya minta pampasan duit gantian wang yang saya belanjakan dulu semasa arwah masih hidup daripada pihak pembeli? Baik, dengar baik-baik, faham soalan baik-baik. Mudah-mudahan kita akan faham jawapan. Jawapan dan soalan lebih penting. Faham lagi? Ramai orang yang dapat jawab, tahu jawapan, dah soalan dia guna, aku dah tahu. Faham lagi? Jadi orang yang memahami jawapan ialah orang yang memahami soalan. Dia kata arwah masih hidup, dia ada tanah. Kita ni, tanah arwah ayah toki kita, ayah ke, kita beli tanah selori 500 riyal. Kita buat tambung, kerana tanah itu berlubang. Contoh, faham? Kita tambung duit kita selori tanah, habis 500 riyal. Faham lagi? Tapi tanah itu sudah dapat pada waris, sudah dapat pada adik-beradik kita. Faham lagi? Bila ayah kita mati, tanah yang kita tambung 500 riyal tu dapat ke abang kita, kakak kita. Jadi sekarang kita nak tuntut balik ganti rugi kita tambung tu, boleh atau tidak? Faham tak soalan? Pasal kita dapat tanah kat lain. Contohnya ayah mati ni ada banyak tanah, ada tanah Cenering, ada Guru Renggeh, ada Guru 2, ada Guru 10, Guru Sila ada. Jadi hak Cenering, hak kita tambung 500 riyal ni dapat ke abang kita. Faham? Kita dapat tanah hak Kuala, tak apalah. Cuma kita nak tanya hak tanah hak Cenering ni boleh-boleh ke abang kita atau orang yang beli, boleh tak kita tuntut hak kita tambung itu 500 riyal? Jawabnya kita tak boleh nak jawab. Sebab masa mu tambung hari itu, masa manakah muamalatmu? Mu hadiah, kalau mu hadiah tak ada tuntutan lah. Faham tak lagi? Kalau mu maknanya dipinjam oleh pakai duit 500 riyal tu oleh tuan tanah dulu, tak bayar lagi, boleh cerai bagianmu bila si mati-mati. Faham tak lagi? Mu beri saja ke ke mana? Dia kalau beri saja boleh minta balik, kalau hadiah boleh minta balik, kalau hebah boleh minta balik, kalau wakaf boleh minta balik. Tak. Pinjam tak balik, hutang tak balik. Faham tak lagi? Dia nak tengok mu beri lagu mana itu. Mu tolong tambung itu mana saja suka rela dah. Macam rumah arwah lah. Rumah arwah tak ada tangga. Rumah ayah contoh, buruk rumah ayah. Ayah pergi sejik pun makan kejung, tabau kejung. Faham tak? Tangga patah lama dah, tembuh dia lembu. Jadi kita ni tengok tangga tak ada, tulang boleh beri. 500 riyal kita buat tangga rumah ayah. Dah 3 anak tangga, habis 500 riyal. Faham? Hadiah ke ayah. Bila-bila dah jadi saka, boleh kita claim? Boleh. Faham tak lagi? Kita hadiah ke ayah dah. Bagi ramai-ramai lah. Tapi kalau ayah kata tolonglah awak dulu, ayah tak ada piti lagi, kita pun buat setuju buat.
Ayah ni sukaan kita buat tangga, mati. Faham tak lagi? Tu lain. Tu kita advance duit kita dulu, baru boleh claim. Sebelum jual tanah, jual rumah tu. Faham tak lagi? Nak tengok lagu mana mu tambung tanah itu, mu hadiah dah ke gua ni. Soalan seterusnya. Boleh tak duit dividen ASN kita guna untuk beli sport ring kereta dan baiki motor? Dia nak beli ring sport. Bukan sport ring. Sport ring orang KL. Terengganu ring sport. Faham tak lagi? Ring, bukan rim. Rim ni KL. Faham tak? Ni, mu orang mana? Pakai opsi Facebook. Ring, betul lah. Huruf ring tu. Ni ring ni ada titik datang. Ring tu. Ada pula rim sport. Berapa rim ni? Hodoh, tanya duk mana bang? Duk Kubaku ke? Cis, berapa rim? Ring, betul. Ada pula rim. Rim orang Segambut. Orang Johor, JDT, itu bahasa dia. Faham tak? Jadi mati bahasa kita. Ring. Sebut balik. Wah. Baru betul. Cakap tak anda. Nah, orang Negeri Sembilan bahasa Minang dia. Betul tak? Orang botol cakap botol. Botol kan ni? Mu tahu tak tahu semua. Aku agak dadang tu kau dah. Nampak tak? Botol perak tu. Perak tu dia pelak perak, tapi yang paling pure botol. Botol kanan, botol kiri. Kalau orang Terengganu botol tu. Tak tahu juga mu duduk kapan ni. Paka dah paka. Paka P-A-K-A. K-A. Dan Terengganu bukan P-A-R-K-E-R. Tu Parker. Tu lain. Tu dekat South Carolina. Terengganu kalau bottom dia, orang tua jawab Jing. Faham lagi? Soto bosong. Tu bottom. Orang Kedah cakap Kedah. Betul tak? Baru comel. Bukan rim. Ring. Baik. Dia ni ada masuk ASB, ASN. Soalan dia duit ASB, ASN dia nak buat beli ring sport. Faham tak lagi? Jawab je ikut pandamu dah pitih mau. Yang tak bolehnya pitih sedih. Tu imam nak beli ring sport. Baru dah boleh. Dah mau masuk SB, pitih pun dia. Pitih mau. Dah akaun nama mau. Dah harta mau kau nama. Tanya dia sini. Gohok aku nak tanya pula kesok nak beli sutong pula, nak beli ikan pula, nak beli sikut. Tanya pula. Bagi buka minda sekarang. Kita kena faham gini. Bila kita masuk ASB, dia ada dua duit dalam tu. Pertama, duit kita masuk. Kedua, duit keuntungan daripada saham tersebut. Namanya dividen. Dua duit situ. Jadi bila sebut masuk duit kita, duit itu halal duit kita. Yang jadi masalah ialah dividen. Dividen bukan makna haram. Dividen ada keuntungan dari bentuk kongsi saham. Kita ni Melayu bila sebut dividen makna haram. Salah. Dividen bukan makna haram. Bila sebut pinjam haram. Bukan pinjam tidak haram. Bila sebut buat loan haram. Salah. Mengaji mana? Loan bukan haram. Loan makna membuat pinjaman. Halal ke haram tengok dulu macam mana cara loan dibuat. Begitu juga dengan dividen, keuntungan perniagaan yang dibayar kepada pemegang saham. Faham tak? Jadi kita masuk saham, kita share, kita pemegang saham. Faham tak? Maka duit yang ditotalkan, dikumpulkan ramai-ramai tu, katakan 1 bilion ringgit seluruh Malaysia ASB diniagakan. Jika diniagakan dengan syarikat yang patuh hukum agama, maka keuntungannya halal. Maka dividennya halal ke haram? Halal. Itu cerita dia. Faham? Kalaulah dia niagakan, disyarekan pula dengan perniagaan yang haram pada syarak,
Jadi keuntungan yang dibayar dividen kepada kita halal ke haram? Haram. Jadi tengok dulu, dividen bukan mana halal, bukan mana haram. Itu mana keuntungan, bayaran. Faham lagi? Nak tahu halal ke haram, tengok Jadi kalau halal, dividen tu halal, maka halal mu beli. Sport ring pun boleh, ring sport pun boleh. Faham? Tapi kalau ia haram, bolehkah kita belanja untuk diri kita? Tidak boleh. Tapi kalau kita biarkan rugi lagu tu, boleh kita gunakan untuk maslahat orang ramai. Seperti kita beli batu buat tambung tanah macam tadi, orang lalu lalang kapung tak lecah. Kita buat jamban orang ramai boleh tupang kecing berak. Kita buat wakaf tempat teduh. Faham? Ada apa benda ni rosak dalam kapung apa, kita tolong guna duit tadi guna. Faham? Macam duit interest. Nampak lagi? Tu ulama fatwa. Kita bukan ulama. Jadi tengok dulu.